Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit dan analisis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni 1 hari bulan 10 macam yang kita nantikan. Bulan 10 adalah bulan expected untuk kita mulakan pergerakan bulan. So hari ini 1 hari 10 kita tengok kenaikan yang drastik dan macam mana juga. Siapa yang tengok review Zul pagi tadi? Siapa yang sempat tengok review pagi tadi dan buat pembelian expected good position untuk buy, sebab apa tengok semua price dah melakukan breakout yang Zul nantikan. So apa yang perlu kita buat sekarang, untuk siapa yang dah lama follow Zul, kita dah collect more, kita dah buy more. Now kita hanya tunggu aja, kita wait aja, kita hanya lihat, tengok dan lihat, kata menikmati profit pula. Sebelum ni kita hanya kata kumpul aset. Now time kita untuk enjoy profit. Tu take profit kat mana? So masih awal lagi, layan juga masih awal untuk kata take profit. Nanti Zul akan terangkan, orang kata bukan awal lagi, masih dalam bulan 10, tengah bulan 10 nanti, atau bulan 10 nanti Zul akan terang. Ataupun nanti Zul akan buat satu video khas untuk kat mana untuk take profit, kat mana tempat anda boleh ambil take profit. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk tengok ke mana arah pergerakan market untuk hari ni, performance untuk hari ni. So ini kan coin market cap. Tengok apakah berlaku di total market. Total market berada di 2.07 trillion. And then tengok volume meningkat daripada 90 billion ke 100 billion. So expected total market melakukan kenaikan yang drastik dan volume juga meningkat dengan drastik. Expected kita akan ada candle yang besar untuk green punya candle. So kita tengok untuk di Bitcoin. So kita tengok dominant BTC daripada 42 ke 43, Ethereum 18, still lagi dalam 18.4, 18.5. Ini bermakna kita tengok kenaikan total market dan volume ini kata expected kenaikan yang drastik dalam Bitcoin. So tak silap kan kalau Bitcoin cakap bila Bitcoin naik, dia akan tarik juga altcoin lain. So efek dia sama juga, Bitcoin naik, altcoin juga akan naik. Cuma altcoin naik sedikit lemah berbanding Bitcoin. Kemudian kalau Bitcoin turun macam itulah, altcoin pun akan turun. So guys, hari ni kita tengok lagi. First kali kita review dulu market di harga masa untuk malam ni. Kita tengok apakah berlaku di pagi tadi dan malam ni. So nanti tu di chat akan terangkan ke mana arah market dan apakah potential lagi, adakah akan pergi coin yang beberapa yang Zul nak buy tu adalah sekarang mesti lagi good position ataupun Zul dah ketinggalan buy salah untuk buy. So kan di Bitcoin berada di 47.6k. So peningkatan untuk hari ni 10% untuk Bitcoin aja daripada 42 kita naik almost 5k untuk hari ni. 10% untuk tempoh 24 hours. Ingat 10% ni masih belum complete 24 hours. Kita still lagi kata pukul 8 pagi hingga 8 malam ni. So nanti 12 jam. Kita ada lagi 12 jam untuk 8 malam ni ke 8 pagi besok. Dan besok pagi kita akan review market dan tengok macam mana performance untuk 24 hours untuk first day Oktober. Apapun hari ni memang sesuatu yang kita tunggu-tunggukan untuk siapa yang dah holding lama. So now kita enjoy your profit, enjoy value pula. Sebab kita hanya duduk atas kursi, kita tengok aja market. So tak buat sebarang pembelian. So apa yang dana kita ada tu kita akan simpan saja, tunggu next buy opportunity. Dan sekiranya ada lagi beberapa coin yang expected, masih ada lagi beberapa coin yang belum breakout. So anda nak buy kat situ, sekiranya berminat bolehlah buy di coin tu. Mungkin tu akan tunjukkan 1-2 chart yang tu nampak tu expected belum lagi breakout, expected still lagi good position untuk buy. So di Ethereum daripada 2.9 ke 3.2, so 9%, almost 10% juga. Cardano daripada $2 kepada 2.2, kenaikan 7%. So Binance ada 300 lebih ke 400, so 10% untuk ke Binance. Macam cakap Binance adalah salah satu coin yang dah mula first breakout untuk semalam. Macam cakap malam review belah malam pun dah tunjukkan Binance pun dah breakout. Expected Binance akan more kenaikan drastik. So Binance dah pun melakukan kenaikan drastik untuk ni 10%, almost kata percentage tu samalah dalam Bitcoin 10%. Cuma kenaikan 10% untuk Bitcoin tu lebih banyak lah, kata 5,000. Untuk di Binance expected dalam 100 lebih saja untuk kenaikan di Binance. So lain coin SRP kembali balik ke $1.8%. So SRP juga ada beberapa good news untuk cara fundamental. Kemudian Solana daripada 140 naik balik ke hampir 60, hampir 155 ke 12%. So mainly senang pendek cerita, mostly semua sedang melakukan green. So good day untuk kata first day untuk bulan 10. Expected kita ada panjang lagi bulan 10, 11, 12. Kita akan cakap kita sedang kata expected dalam ultra buran sebelum kita akan ada balik major correction
atau 80%. So major correction tu lambat lagi, expected awal tahun depan barulah berlaku. So now kita enjoy dulu, nanti tu akan terangkan kat mana nak take profit di lain video lah. Maybe expected untuk esok hari Sabtu. So hari Sabtu esok Zul akan buat live. So macam biasa Zul akan start pukul 9 pagi 9 pagi atau 8 pagi, ke 9 pagi lah, kita buat pukul 9 pagi untuk live esok. Dan esok Zul akan terangkan kat mana anda take profit. So anda boleh catat lah kat mana position untuk take profit. So guys, untuk malam ni Zego kita pergi ke chart. So sebelum Zul pergi ke chart tu, kita tengok dulu fundamental. So kenapa price ini melakukan kenaikan yang drastik. So macam cakap di technical analysis kita tahu dah, ada trend line, ada pattern, bull pattern, memang kita expert tengah atas. Tapi apa yang kata itu cara technical, apa cara fundamental. So Zul akan pergi tempat favorite tu, iaitu bitcoin.com. So Zul tengok sini, Zul buka tadi, Zul refresh, memang banyak kata fight yang positif ataupun kata good news untuk di crypto. Contoh antara kita tengok sini, semua kata ikut, kalau anda buka kat sini, expected semua sedang melakukan kata positif ni lah. Contoh antaranya ini Riverbank New Zealand seeking public opinion, Secret Bank detail, kemudian ini juga crypto exchange BitBay pass audit mending kata crypto pass audit tu, memang kata siapa yang kalau dalam bisnes sesuatu, bila bisnes tu pass audit, memang kata good performance untuk dia punya syarikat tu. Dan kita tengok juga yang ni debt standing volume exposed latest China ban. So mencakap bila China ban crypto, apa yang berlaku, cakap good buyer ataupun good siapa yang faham crypto, dia tak akan jual dia punya crypto, tapi apa yang buat, dia akan pindahkan aset daripada exchange di Huobi, exchange di exchange mana, exchange Binance, kita akan pindahkan kepada DEX. DEX tu apa? DEX adalah singkatan daripada untuk decentralized exchange. Decentralized exchange ni mana tak ada siapa yang control dia. So macam di Binance adalah centralized exchange, Huobi pun centralized exchange. So mana-mana saja orang kata exchange yang biasa ni sepatutnya perlu centralized. So kata DEX adalah DEX decentralized exchange. Meaning kalau China nak ban pun tak boleh nak ban dia selesai ni, sebab apa, tak ada kata dia tak boleh tuju kan ke mana untuk dia tak ada orang kawal tu, meaning tak ada orang kita nak boleh monitor ataupun nak arahkan, kita halang untuk penggunaan kata exchanger. So itulah good news. So tengok semua sini mainly memang banyak good news. Kalau kita tengok kat sini, tengok SEC sendiri, kalaupun SEC Chairman Gary look forward to review of Bitcoin future ETF filing. So selalunya SEC ni hari-hari dia bagi bad news FUD kat kita. Hari ini dia bagi kata harapan cerah lah untuk kata expected untuk ni Bitcoin future ETF, meaning kita akan expected boleh buy Bitcoin melalui loan lah. Kalau ETF ni, kalau ibaratkan senang cerita, kita invest di, contoh kita invest kalau kat Malaysia ni ASB. So kita buy ASB, so pihak ASB akan investkan ke mana-mana yang projek cantik. Sama juga di future ETF ni, ini kita invest dalam ETF. So ETF ni akan kata buy lah apa saja projek ataupun itulah orang kata good position kalau kita dapat SEC ni dapatlah forward untuk review Bitcoin future ETF ni. So guys, itu yang kita tengok untuk hari ni sebenarnya. Memang banyak good news. So mereka expected itu yang berlaku. Bila whale dah tak dapat push price ke bawah, expected dia akan buat release news. Dia akan release news yang positif, dan expected price akan melakukan kenaikan yang drastik. So mereka kita buy bila fear, and bila price naik kita akan layan saja. Now apa yang kita akan tunggu, kita akan tengok banyak FOMO dalam market akan berlaku. So now siapa yang dah follow dah lama, dah tahu, dah buy, enjoy buy. Now kita enjoy je profit. Take kata enjoy dulu, expected dalam bulan 11 nanti esok tu akan terangkan kat manakah point-point untuk take profit. Maknanya sebelum ni sudah terangkan kat mana nak take profit, tapi kepada siapa yang belum tahu, nak kata tanya Zul saya live nanti besok pukul 9 pagi Zul akan buat live di YouTube Zul. Tu anda boleh tanya dan akan terangkan macam mana cara Zul untuk ambil profit, dan profit itu macam mana nak buat. Anda nak cash out semua ataupun tak, nanti Zul akan terangkan lebih detail untuk itulah. So untuk hari ni, let's go, kita pergi ke chart untuk tengok apa yang berlaku dan adakah akan ada lagi pergerakan yang drastik. Pertama kali kita pergi ke total market. So total market macam Zul expectedkan untuk di semalam, sekiranya kita breakout trendline ni, sehingga ini adalah bullish pattern, falling wedge expected 68 akan break ke atas. So memang Zul expectedkan price di atas. So macam cakap kita break saja ini kata 1.9
akan block resistance, kemudian kita break trendline supaya price akan naikkan drastik. So price dah pun melakukan nanti. So apa yang kita tunggu sekarang ni, sekiranya price tu berjaya break balik major support, major resistance ni, kita expected price tu akan pergi ke 1.6 iaitu di 3.3. So kalau 3.3 expected, kalau Ethereum Bitcoin expected more daripada 70k lah, expected dah boleh sampai. So ini yang kita nampakkan good breakout. So apa yang kita dapat untuk price target ni, kita akan expected at least untuk crypto akan sampai, kalau ikutkan price on target, point of breaking kita akan dapat kawasan ni. So balik ke 21 ataupun kita akan tengok untuk yang ni, yang Zul selalu ambil yang ini. Tapi kalau ikutkan buku, cara price target kita akan ambil top kata, kita akan price target adalah kawasan inilah, kawasan 2 ini top pattern. So top pattern kat kawasan ni, so expected price tu boleh sampai di kawasan ni. Even kalau kita ambil cara buku, kita akan price target ambil kawasan ni, tengok price target tu betul-betul di kawasan ni. So kita expected boleh sampai di 2.4. So bila 2.4 kita expected almost ke all time high, and then expected di Bitcoin juga akan sampai di all time. So kan mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, mungkin minggu depan kita expected boleh nampak Bitcoin ke all time high dia, ataupun end of the expected dalam mungkin minggu kedua atau minggu ketiga, mungkin kita boleh nampak total market berada di 2.5 trilion, and masa tu kita tengok expected untuk BTC juga expected boleh berada di all time high dia, iaitu di 65k. So itu yang tu nampakkan total market. So tak banyak ikuti monitor, so kita hanya monitor pergerakan. So apa yang expectedkan untuk total market, kita expected akan kita tunggu another major breakout. So major breakout adalah pattern ni, bukan pattern, adalah ni kata major resistance. So yang purple box ni, so break saja sini, kita akan expected price tu pergi all time high 24, kemudian price must be hit ialah di kawasan 1.6. So sebelum ni kita dah break, kemudian gagal, ada kata FUD dalam news. So bila FUD itu good position untuk kita buy, and bila itu expected akan berlaku kenaikan ke atas. Juga di total market sama juga macam BTC, dua expected ada pergerakan wave 0, 1, 2, kemudian kita ada 3, kita ada 4, kemudian kita 5. So 5 tu kata lebih lah yang ni. So expected more ke atas lah. Kita 3, kemudian ke 4, kemudian expected more naik ke atas. So masih ni adalah good position untuk pergerakan 2 dan 3. Sebenarnya pergerakan 2 dan 3 ni pergerakan yang lebih panjang. Kalau ikutkan measurement, 2 ke 3 ni panjang dia lebih daripada 0, 1 dan 4, 5. So expected untuk di total market kita akan expect more than 1.6 lagi, expected boleh sampai ke 4 trilion untuk total market. So sekiranya total market berada di kawasan tu, berada di almost 3 trilion di total market, dan expected untuk di Bitcoin dan altcoin juga akan melakukan kenaikan more drastik lah untuk daripada malam ini. So lepas kita pergi ke BTC dominant. Kenapa kita perlu tengok BTC dominant? So BTC dominant kita akan tentukan sama ada kenaikan tu dalam bentuk Bitcoin ataupun dalam altcoin. So macam hari ni, masa sebelum ni Zo ada monitor satu trendline ni. Satu trendline ni tu cakap sekiranya price tu breakout kat sini, expected Bitcoin akan melakukan dengan drastik. Sebab apa? Sebab apa kita tengok bila total market melakukan peningkatan. So untuk hari ni apa yang berlaku dalam market ialah total market meningkat, kemudian BTC meningkat. Sebab itu kita tengok harga Bitcoin hari ini melakukan kenaikan yang drastik. So macam biasa, kalau Bitcoin naik dia akan tarik juga altcoin lain. Sebab itu kita tengok altcoin turut melakukan peningkatan. So apa yang kita tengok kat sini, kita expected ada satu kuasan quarter base. So ini kita ada kuasan base kat sini. Tu yang ni, tu kita base ke ni. So apa yang expected akan berlaku, price itu boleh sampai ke ni, kemudian berlaku rejection. So rejection tu expected kata mungkin kita buat sideways je. Sebab apa? Bila sampai kawasan ni kita akan tengok Bitcoin naik dan juga altcoin. So bersilih berganti untuk Bitcoin. Tapi apa cakap, untuk Bitcoin sampai balik ke atas 50% agak mustahil. Sebab apa? Tengok altcoin kata banyak function, dan expected di altcoin pun banyak pendedahan dalam market. So kita akan tengok balance. Kita akan tengok balance expected tu dalam Bitcoin maybe akan aku kata antara 40 bawah 50% menguasai market, kemudian 50% lagi kita expected altcoin, and expected give a time more long term kita expected Bitcoin punya total market dalam dominant BTC dalam market expected akan turun, expected dalam hanyalah around 30% ataupun 4%. And then kita tengok altcoin akan kata drive market 70%, and dua kita kalau anda pilih good project untuk altcoin, anda mesti akan buat more profit dalam kata dunia kripto.
So macam juga di pagi ni, so expected untuk Bitcoin akan teruskan melakukan kenaikan. Bila berlaku kenaikan, so expected total market juga meningkat. Expected kita akan menampak Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. So let's go, kita pergi ke Bitcoin USD. So apa yang dah berlaku untuk hari ni, tengok satu breakout yang cantik. Sama juga cakap yang tu cakap pagi tadi, kita perlu breakout sini. Kemudian sini kita breakout juga minor resistance ataupun di 4.6, meaning kita ada dah pun start buran. So dah berlaku untuk hari ni, satu hari bulan. So dah pun breakout. Point penting, ini yang juga penting. So expected price akan buat sedikit correlation, kemudian price akan terus melakukan atas, naik atas. Kita ada satu point penting, ini ialah up to trend line, iaitu couple handle kita. Ingat, kita ada lagi pembentukan couple handle. So couple handle expected untuk price itu akan sampai point of breaking untuk couple handle. So yang ni so dah ada draw tu pelan ni. So untuk Bitcoin expected akan sampai 75k. Macam cakap tadi, expected sekiranya total market sampai di 3.3 trilion, so expected juga di Bitcoin expected kita akan sampai price 75k untuk satu Bitcoin. So cakap kita dah buy kawasan ni. Dulu kita buy kawasan ni, now kita hanya layan saja profit. So kalau ada modal lebih, jangan nak kata invest dulu, kata keep modal anda tepi, orang kata gunakan untuk another circle punya pembelian. So now kita enjoy je profit, and then nanti hari besok tu akan tunjukkan macam mana kena take profit, dan kita akan at least kita akan berjaya kata buat keluar kita modal. Kemudian kita akan juga ambil profit untuk kita buat perbelanjaan untuk next correction. Next correction dah lambat lah, dalam seperti 2022. So apa pun kita layan dulu bullish. So now adalah good position untuk kita layan. So siapa dah kata ketinggalan market, ketinggalan bus, so besok tu akan terangkan adakah anda boleh beli atau tidak. So akan terang macam mana nak beli bila price tu dah melakukan kenaikan. So ni kita monitor aja. So untuk update malam ni, Bitcoin dah pun kata breakout falling wedge, breakout juga 46. So now apa yang kita expected, Bitcoin kata expected akan melakukan kenaikan lebih drastik lah untuk kata dalam minggu ni dan juga minggu depan. Expected more price coming up untuk naik ke atas. So untuk di Ethereum, so Ethereum apa yang berlaku, si Ethereum masih baru lagi, Ethereum baru breakout. So macam juga tadi kita expected ada pattern ni, kita ada pattern ascending triangle, bullish pattern, so 58 break ke atas. So dah pun breakout. So untuk Ethereum belum lagi breakout yang ni. So siapa-siapa nak buy Ethereum still lagi kata good position, walaupun dah ketinggalan, tapi apa pun still lagi kalau nak tambah Ethereum mesti lagi good. Expected bila Ethereum tu breakout saja ni, sama juga kita akan tengok Ethereum melakukan kenaikan yang drastik juga. So untuk BNB, so BNB kita dah pun ketinggalan, sejak semalam tunjuk kita dah pun breakout ni. So now kita menuju kita penontonan di kawasan ini, kawasan target dalam 460. So apa ada 460 ni, so expected apa yang berlaku di 460 ni, so akan tunggunya satu pattern untuk ini. Sebab apa kalau nak monitor couple handle ni tak berapa cantik sebenarnya. Couple handle ni apa pun kita boleh monitor juga couple handle ni. Ini pun boleh sebagai kita ambil, kalau kita ambil sini kita boleh W. So apa yang tu tengokkan ialah couple handle. So couple handle ni expected price target tu sampai ni, dia dah break ke pun. So ataupun kita boleh monitor gak satu lagi untuk muka double confirmation macam pagi tadi. Expected W ni lah. So W ni, so break saja ini. Sekiranya BNB berjaya break 500 lebih ni, kita expected BNB akan more naik ke atas, expected sampai di kawasan macam tadi kita ada 800 USD dollar untuk satu BNB. So tu ada dalam, tak banyak tu ada BNB, tu ada sikit dalam 2 lebih je, 2 kawan lebih je. Sebab apa, Zoe invest tu dah lama juga tu tak invest tu, average tu pun tinggi 500 ni. So still lagi negatif, tapi walaupun still at least tu ada dalam position dalam binary lah, walaupun tak banyak. So guys, ini yang kita tengokkan apa yang berlaku. Kita dah breakout ni under return, tu dah menjadi support. So now kita layan saja profit, and expected kalau nak buy pun kita cakap nanti tu akan terangkan untuk besok. Hari ni tak sempat nak terangkan sebab apa, Zuhar ni balik kerja lambat tu, ni pun dah 8.30. So nanti nak riliskan video ke lambat lah. So ni Zuhar akan pergi cepat lah. So BNB dah pun take off, so expected more coming up untuk naik ke atas. Kemudian di Cardano, so Cardano still lagi kalau siapa nak buy still lagi, kalau belum terlambat. Sebab apa, Cardano belum lagi breakout kita punya trend line ni. So sebaik saja breakout ni, kita akan tengok kenaikan yang drastik. So sama juga, so still lagi good position untuk buy. So untuk di Cardano tu expected ada pattern yang lebih besar, itu pattern ni tu continuous pattern ataupun bull flag. Tu expected break saja ini, kita expected price Bitcoin boleh dapat sampai $4. Anda beli di $2, still lagi good position untuk sampai di $4 untuk more
long term. So itu yang tu nampakkan di Cardano. So di Coty tu ada buy juga tu. Dia buy, so expected untuk Coty tu akan buy juga, dia akan tambah sikit untuk malam ni, dia akan tambah untuk at least buy di Coty sikit lagi, maybe dalam 200 ataupun 300 coin lagi untuk Coty sebelum dia take out lebih. Sebab apa? Dia nampak satu macam Coty je yang tu boleh buy lagi. Untuk lain-lain chart memang tu tak sempat buy dah. Contoh dia akan di Matic. Dekat Matic nak buy satu, apa yang berlaku di Matic dah pun breakout. Dekat siapa buy lah, good position buy. So untuk Matic maybe dia akan buy juga sikit, atau sell lagi dalam average tu tak masalah pun. Dia akan buy juga sikit Matic untuk malam ni. Dia akan uruskan pembelian untuk malam ni sikit lagi, and then expected naik atas. Sama juga di Phantom expected masih lagi, kata boleh, kata good position, kita masih lagi kuasaan base. So untuk walaupun price tu dah pun breakout, kita consolidation. So untuk Phantom ada something event hujung bulan ni ataupun ni, so expected Phantom ada di Dubai tu, so expected bila event tu berlaku. Sama juga macam Cardano, bila event tu berlaku tak ada sebarang berlaku pergerakan industri, tapi lepas event expected price barulah akan melakukan tahu. Still lagi good position untuk buy di Phantom. So apa yang tu aku kata agak terlepas peluang ialah di VeChain tu. VeChain macam ni kan, Zon nak buy di kawasan ni untuk hari semalam tu, sebabkan hari ni kerja tak sempat lah nak buy. Kemudian VeChain dah pun terbang ke Tencent, meaning tu dah terlepas peluang untuk add more 3,000 coin untuk hari ini lah. Sebab apa? Dia expect untuk beli semalam, untuk beli hari esok, hari Sabtu. Sebab apa hari ni tu tak sempat lah, sebab apa 3 hari tu kerja tak sempat. So VeChain apa pun kita dah terlepas peluang untuk tambah. So siapa ada yang tambah tu, tahniah kepada anda siapa dah tambah. Sebab apa juga good position untuk buy, and 0.8 sen lah, kata very cheap. So now dah 10 sen, so dah tak buy lah. Tu tak buy VeChain, tu akan more collect expected, tu akan buy di Coty, ataupun maybe juga akan buy juga VeChain. Tengoklah macam mana lagi, kalau sempat tu pun lagi nak makan-makan dulu. So nanti kalau di malam atau pagi besok mungkin santai sikit, barulah tu akan buat pembelian untuk live shopping tu sebelum melakukan another buran yang berlaku. So dah terlambat sikit, tapi pun still lagi ada 2-3 position untuk kita buy. So ada jadi kata Cardano, Ethereum still lagi good position, Phantom, Matic still lagi boleh buy. So another coin kalau nak tengok Solana lah yang still lagi tak ada coin. Untuk Solana consider still lagi position boleh buy. Sebab apa? Kita dah buat conversion kuasaan base, kita masih di kuasaan trendline, good position untuk buy untuk Solana, expected first entry. So jangan all in, expected kalau below 50% anda boleh masuk lah dalam Solana. Kalau anda target RM1,000 tu, mungkin anda boleh 500 kat sini boleh buy. So 500 ni simpan, expected kalau naik atas kita layan saja yang 500. So itu di Solana. So another coin yang tu nampak ialah kalau tengok di Atom, Uniswap. Kita tengok Uniswap, apa nama Uniswap. So Uniswap dah pun kata 51% pada Uniswap back tu kata support ke major support dan price bawah major juga. Bila price tu berada support, good position untuk buy. So untuk di sini ni apa yang tu nampak, kita dah Uniswap pun dah ketinggalan sebenarnya. Expected dah pun breakout betul. Dah pun breakout dan expected nak melakukan atas. So Uniswap kalau nak buy lagi still lagi boleh lah, kalau sudah boleh lagi, expected still lagi hampir dengan support. So jangan all in. Mungkin anda buy untuk tambah sikit untuk completekan hanya punya target, ataupun nak first entry still lagi position sebelum price tu terus melakukan kenaikan. So guys, saya rasa itu saja malam ni. Tu tak boleh nak pergi banyak-banyak. Apa tu dah pun lambat ni untuk release video. So guys, jumpa pagi esok pukul 9 kita akan more detail. Kita akan tunjuk macam nak ambil modal. Maybe tu akan besok kat siapa tanya nak tengok chart dia, boleh. So guys, jumpa pagi esok. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Live cara esok guys, pukul 9 pagi. Bye bye. Assalamualaikum. Everybody get your fucking hands up.